Kembali kita ke dalam siri Ramadan, bermaknai sebenar-benarnya makna ilah yang benar. Untuk makna yang kelima dan juga makna yang terakhir dalam siri kita ini, yang juga membawa kepada kemuncak kepada pemahaman kita terhadap makna ilah, iaitu memahami bahawa hanya Allah sahaja yang layak dijadikan sebagai sumber perundangan. Hanya Allah sahaja yang layak menyusun atur dan meletakkan hukum hakam yang mana manusia akan meneruskan kehidupannya di atas muka bumi ini, di mana manusia mentadbir berdasarkan hukum hakam dan syariat Allah semata-mata. Dan ini adalah satu perkara yang penting, kerana hak ini hanyalah hak Allah semata-mata dan ia adalah hak eksklusif Allah. Tidak dibenarkan manusia untuk menyusun hukum hakam yang bertentangan dengan syariat Allah, yang mengatasi daripada syariat Allah yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Dan Allah menekankan ini di dalam Al-Quran apabila Allah menyebut, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menyebut, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain daripada Allah yang mereka syariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita boleh memahami lagi pengertian bahawa Allah ini sebagai satu-satunya sumber hukum apabila kita menelusuri surah At-Taubah, khususnya dalam ayat yang ke-31, di mana Allah Taala berfirman, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibnu Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang bermaksud, mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Al-Masih bin Maryam, padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Tidak ada ilah selain daripada Allah, Maha Sucilah dia daripada apa yang mereka persekutukan. Apabila ayat ini dibacakan, maka datanglah seorang pemuda yang beragama Nasrani, iaitu Adi bin Hatim. Beliau bertanya kepada Rasulullah, innahum lam ya'buduhum, wahai Rasulullah, kami tidak menyembah rahib-rahib kami, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bala, innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattabi'uhum fazalika ibadatuhum iyyahum. Tetapi mereka halalkan apa yang diharamkan Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkannya, dan kamu ikut, kamu taat. Dengan demikianlah kamu telah menyembah mereka. Bermakna penyembahan ini bukan hanya semata-mata satu perbuatan ritual, tetapi mengakui hukum hakam yang telah ditetapkan hatta oleh rahib-rahib dan juga orang-orang agama yang tidak berlandaskan syariat. Maka perkara tersebut juga disebut oleh Nabi sebagai menyembah mereka. Hal-hal dalam menetapkan hukum hakam dan juga halal haram ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan kita dituntut untuk tunduk dan patuh tanpa mempersoalkan sedikit pun semua undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada mata kasarnya dilihat sebagai satu undang-undang yang pelik dan ajaib, tetapi siapakah yang lebih berhak dan lebih mengetahui kebaikan undang-undang tersebut ke atas manusia kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Ini juga bermakna syahadah ini menuntut kita untuk memerangi, malah berlawan dan tidak taat kepada undang-undang yang disusun oleh manusia yang tidak berlandaskan syariatnya. Ketaatan yang dituntut ke atas kita sepenuhnya adalah ketaatan hanya kepada Allah. Maka kita mesti melawan dan kita mesti menjauhkan diri kita, melarikan diri kita daripada mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh orang-orang yang tidak berpegang kepada syariatnya. Wahai sahabat-sahabat saya, perkara ini sangat besar, kerana apabila kita tidak benar-benar memahami makna ilah yang ini, batallah syahadah kita sekiranya kita mengikuti dan redha dengan hukum hakam yang asing daripada barat maupun timur, dan kita menerimanya dengan hati yang terbuka. Allah telah berfirman, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada Allah bagi menetapkan hukum hakam itu? Itulah keyakinan bagi orang-orang yang yakin. Maka di sini saya menyeru dengan ini bahawa kita benar-benar kembali ingin mengangkat syariat, kita benar-benar
mengajak semua para pendengar supaya mengagung dan mendaulatkan syariat, kerana itulah tuntutan daripada penyaksian kita di hadapan Allah. Dan moga-moga dengan pengakhiran siri ini, kita semua dapat benar-benar memahami dan memaknai makna ilah dan memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Sekian, sama-sama kita menegakkan akidah mendaulatkan syariah.